Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta Al-Quran, pencinta ilmu, pencinta sunnah sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita pada pagi ini 21 September 2023. Sambungan pengajian kita dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Ayat yang kita akan baca ayat 34 dan 35. 34 dan 35. Jadi tidak banyak kita punya perbincangan. 34 dengan 35. Muka surat muka surat 14, di mana ayat ini Allah SWT ceritakan kepada kita tentang suatu penghormatan, dia panggil at-takrimul ilahi as-sami li Adam. Allah Ta'ala muliakan makhluknya Nabi Adam AS dengan mengarahkan malaikat supaya sujud menghormatinya. Kemudian sifat malaikat taat setia, tidak berbelah bagi, semuanya sujud. Muncul satu makhluk yang derhaka, nama dia Iblis. Inilah makhluk penderhaka yang awal lagi muncul. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dia kerah kepala, dia kafir. Biasanya begitulah. Orang nak jadi kafir, dia kena pergi peringkat. Sombong, tak mau terima kebenaran, kerah kepala mau lawan, maka dia kafir. Ayat ini, kemudian Allah Ta'ala perintahkan Adam AS duduk dalam syurga. Oleh kerana Iblis telah dendam dengan Adam kerana tak mau menghormati, maka dia buat onar, kenak ke Adam dengan macam-macam godaan yang kita akan tengok dalam siri ini dan juga siri yang akan datang. Permulaan ini kita baca ayat dulu. Kita baca ayat. Para pelajar tengok ayat kita, ayat 34 dan 35, muka surat 14 dalam pimpinan Ar-Rahman Jawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Balik kita kepada tafsirul ayat. Wa iz qulna lil malaikati isjudu. Semalam kita dah bincang tentang kalau dikata wa iz dengan makna ai uzkur, ingatlah.
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat. Allah dia guna kalimah kami. Mari orang penipala tak erti bahasa, dia kata ini kalau kata kami bukan seorang, menunjukkan ramai. La. Dia ada uslub bahasa Arab ni, kalau kita orang besar dia guna kami, nahnu, walaupun dia seorang, litazim, menunjukkan pada keagungan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, wa iz qulna lil malaikati, kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, tunduklah, berilah penghormatan kepada Adam. Apa jadi malaikat? Ai ikraman wa ta'ziman lahu. Sujud di sini dengan makna tunduk penghormatan. Bukan makna sujud ibadat. Sujud ibadat kepada makhluk tidak boleh. Yang dibenarkan sujud penghormatan. Itu pun bukan kepada semua orang. Kita kena tengok orang-orang yang dibenarkan. Fasajadu, lalu mereka sekaliannya tunduk memberi penghormatan, illa iblis, kecuali iblis. Apa jadi dengan iblis ni? Aba wastakbara, sombong. Aba, tak mau, enggan. Wastakbara, sombong, kerah kepala, tak dengar kata. Wa kana minal kafirin, dan menjadi ia dari golongan yang kafir. Golongan yang kafir. Biasanya 3 peringkat ni berlaku. Peringkat mana? Peringkat bila dia enggan, tak mahu terima, dia akan sombong, akan takabur, lepas tu dia lawan. Jadi para jemaah sekalian, kita tengok munasabah ayat ini. Yang dipanggil munasabatul ayat dengan ayat sebelumnya. Haza nau'un akhar min takrimillahi li abina Adam abil bashar. Ayat ini menunjukkan suatu kemuliaan yang lain. Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaan Nabi Adam. Ingat dalam ayat yang lepas, apa kemuliaan dia? Allah hajar wa 'allama Adamal asma. Allah hajar semua nama kepada Adam. Kemudian dia tanya malaikat, ambiuni. Malaikat bagi tahu. Malaikat kata, la ilma lana illa ma 'allamtana ya Rabbi. Mana kita tahu? Kita tahu setakat apa yang Allah Ta'ala ajar aja. Yang ni belum ajar. Maka kata di para ulama, ayat-ayat yang kita baca, ayat 33, ayat 31, 33 tu menunjukkan kemuliaan Nabi Adam dari sudut ilmu. Diberinya, malaikat tak tahu. Munasabah hari ini, nau'un akhar, satu lagi kategori kemuliaan Nabi Adam AS. Apa dia kategori dia? Allah Ta'ala perintahkan malaikat sujud menghormati Adam. Kemudian lepas pada ni, Adam juga diberi tugas menjadi khilafah, menjadi khalifah di bumi. Ini menunjukkan bahawa nak jadi khalifah kena ada ilmu. Adam telah diberi persiapan ilmu, maklumat dan tugasan. Itu menunjukkan satu kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada Adam. Dalam ayat lain, tanda pelajar, dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah kata apa? Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan Bani Adam. Allah kata, aku muliakan Bani Adam. Dalam surah At-Tin, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baril amin, khalaqal insan ahsani taqwim. Allah kata, aku jadikan manusia fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang cukup comel. Kita tengok monyet comel, monyet jalan dah kau kaih. Tengok orang jalan comel, stabil. Orang hak jalan mengongek tu orang mabuk je, orang hak betul tak ada.
Sebab itulah kita kalau kita nak zikir betul-betul, tangan mana ada zikir bergoyang, tidak ada. Bergoyang ni buah mabuk atas petah tu. Ini molek. Itu dia panggil. Maka Allah Ta'ala muliakan an-naw'ul insani, jenis manusia, bitakrimil asli, dengan memuliakan tok kita Adam, kemudian anak cucu dia yang bertakwa, semuanya mendapat kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini nak mulia ke tak mau mulia? Nak mulia. Kau tak saya mulia. Nak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang mudanya, yang tuanya, yang laki-laki, yang perempuan. Bukan mulia kita dengan sebab kita kaya, bukan mulia kita dengan sebab itu ini, tapi mulia kita dengan sebab inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala iaitulah orang yang bertakwa di kalangan kamu. Jadi kalau nak jadi orang mulia, mari kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dua kemuliaan di sini. Kemuliaan Nabi Adam, mulianya Adam dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, beri maklumat ilmu, dan diminta supaya makhluk yang ada pada masa itu, siapa dia makhluk yang ada? Iaitu Nabi Adam alaihissalam, malaikat dan juga iblis, jin, supaya sujud, memberi penghormatan kepada Adam. Baik para jemaah sekalian, kita nak bincang tentang sujud. Usjudu li Adam, sujud. Sujud ni apa? Suatu perkara yang khusus. Sujud ni satu benda yang khusus, yang khas. Kerana itu para ulama telah membahagikan. Ini ana petik dalam kitab Al-Munir, Tafsir Al-Munir. Was-sujudu naw'an. Sujud itu ada dua kategori. Tanda ni. Sujud ada dua kategori. Satu dia panggil sujud ibadat. Sujud ibadat. Satu lagi dia panggil sujud tahiyyah wa takrim. Sujud penghormatan dan memuliakan orang. Memuliakan orang. Maka dalam dua kategori ini terbagi pula dua. Tulis. Kategori yang pertama, sujud ibadat. Sujud ibadat hanya untuk Allah saja. Tak boleh bagi sujud pada orang lain atas nama beribadat. La. Walahu mazharan, dua cara. Sujud ibadat ni ada dua kategori pula, dua cara. Dua cara. Yang pertama, imma sama ada kita letak dahi atas bumi, wa hadza huwal mu'tadu fi shalah, macam kita solat, kita sujud letak dahi mana? Letak dahi atas bumi. Itu dia panggil sujud. Yang ni tidak boleh kecuali kepada Allah semata-mata. Jangan pergi sujud orang. Hari ni jangan main. Menghormati tok syekh ni siapa sujud, merangkak jalan dengan lutut, siapa pula dekat nak salat tu sujud. La. Ini perbuatan terlarang dalam syarak. Jangan duk main. Nak hormat-hormatlah, tapi ada SOP dia. Ada kategori dia. Ni merangkak ni, tubik dalam video merangkak. Nak pergi jumpa tok syekh. Mengajar orang ketaksuban, mengangkat syekh lebih tinggi daripada darjat. Kerana itulah dalam Islam ada ikram, ada kita memuliakan guru, tapi tidak takdis, mensucikan guru lah. Mulia kita kena hormat pada guru, tapi jangan sucikan dia. Itu dia panggil. Dalam kaedah dia panggil satu kitab, tajuk dia takdisul ashkhas. Mensucikan orang ini jangan. Ini perbuatan terlarang. Cara yang kedua, al-inqiyad wal khudu' li muqtada iradaihi, dengan mana tunduk, sujud, dengan mana akur kepada segala arahan dia. Kami sujud pada Allah Ta'ala dengan mana kita taat pada perintah Allah. Allah suruh kita buat, Allah larang kita tinggal. Maka itu dia panggil dua kategori sujud. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wan najmu wasyajaru yasjudan.
Dia panggil najmu, bintang, dan pokok-pokok sujud. Macam mana? Pokok akar dia punya tunggu dia gerup sujud. Tu cerita orang cari Lailatul Qadar. Dengar cerita Lailatul Qadar. Orang kata Lailatul Qadar ni pokok sujud. Dia duduk tunggu malam tu. Telenggak tunggu nak semaya, tunggu lah pokok sujud, dia sujud kata. Orang kata apa mu ni? Orang suruh awak sujud pakai pokok sujud. Lah. Jadi dengan makna sujud dengan makna akur kepada perintah Allah. Wa hadza, ini dua cara ini, sungguh sujud fizikal atas lantai begitu, dan sujud dengan makna mengakui, mengikuti, mentaati segala perintah, menjauhi larangan itu. La yakunu li ghairillahi itlaqan, tak boleh kita buat kepada lain daripada Allah Azza wa Jalla. Buat juga dia akan jadi dosa besar, ataupun boleh pergi kepada syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini berbahaya. Adapun kategori yang kedua sujud tadi dipanggil sujudu tahiyyah wa takrim min ghairi ta'lih. Sujud penghormatan, menghormati. Macam kita tunduk hormat. Kasujudil malaikati li Adam, seperti kisah ni. Malaikat sujud pada Adam, penghormatan. Wa sujudu Yaqub wa auladuhu lil Yusuf. Jadi bila adik-beradik Yusuf mari, Yusuf naik atas singgasana, semua pakat sujud hormat. Ia ni macam mana? Wa hadza fi ra'yi aktsaril ulama, mengikut pandangan para alim ulama kita, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqh, ahli tauhid, mengatakan kana mubahan, awalnya boleh, ila asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga zaman Nabi. Mula-mula budaya tu dibenarkan untuk orang dulu. Itu pun bukan dengan niat beribadat, dengan niat takrim, penghormatan. Tapi bila mari zaman Nabi, Nabi tutup, close pintu-pintu yang boleh bawa kepada kesyirikan, Nabi kita tutup. Dia panggil saddu zara'i. Kalau tidak ramai orang sujud ketuk guru lah ni. Gurau. Silap-silap merakak mari nak bersalah kita merakak. Tak. Satu masa, satu hari sahabat-sahabat ni tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, unta tengah mengamuk. Bila Nabi kita salah pergi, unta pun tunduk, kepala dia tinggi, camel ni, trek, dia tutup kepala. Macam dia sujud ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hormat. Tengah mengamuk ni, tengah merah putih mata, dia boleh hormat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita malah cerita hari ni tentang unta. Tuan-tuan tengok dalam kuliah lain sudah ada cerita unta. Takut tak habis tafsir. Pokok juga hormat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata di sahabat, nahnu aula bis sujudi lak ya Rasulullah, kalau macam ni kami sahabat lebih utama untuk sujud kepada Tuhan, nak banding dengan unta. Unta tak ada akal, dia ada otak tapi tak ada akal. Kita yang ada otak, ada akal, lebih utama sujud. Faqala lahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi an yasjuda li ahadin illa lillahi rabbil alamin. Nabi kata tidak sepatutnya mana-mana orang sujud kepada makhluk kecuali kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Dan dalam riwayat kata, kalaulah ada manusia dibenarkan sujud pada manusia, nasaya aku suruh isteri sujud pada suami. Kerana nikmat suami beri kepada isteri terlalu besar. Mungkin orang perempuan zaman dulu lah kata, zaman lo ni ya ustaz, kita besar pada suami yang gaji kita. Tu gaji, nikmat kasih sayang, nikmat perlindungan, macam-macam nikmat dulu pasal. Maka Nabi kata, kalau ada orang boleh sujud pada orang, isteri berhak berami, tapi tidak ada sujud kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadis rawahu Ibnu Majah an Abi Waqid an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Kata di muhakkik sanad dia hasan. Maknanya kita boleh sujud dulu ya, boleh. Itu pun sujud tahiyah, bukan sujud ibadat. Tapi zaman kita ni lah, tutup pintu terus. Sehingga Nabi kita larang membongkok. Ni yang dengar ni pelajar-pelajar ni. Kalau nak maghrib salat, contohnya ustaz duduk. Jadi pelajar-pelajar kalau dia mari nak salat, dia berdiri, dia kena bongkok lah. Nak salat duduk. Salat. Jangan membongkok. Itu pun dia dikira
terlalu penghormatan. Wal khulasah dalam bab sujud ni, ittafaqatil ummah ala anna sujud li Adam, sepakat para ulama Islam ahli tafsir mengatakan sujud pada Adam di sini lam yakun sujud ibadah, bukan sujud ibadat tapi sujud ikram, menghormati. Sama ada mereka tunduk ataupun mereka letak depan. Cara dianya Adam duduk sini, mereka sujud pada Allah tapi dia duduk depan, dah arah kiblat. Sebab itulah kalau kita orang nak solat, kita jangan pergi solat menghadap ke orang. Contohnya orang duduk cokoh sini, kita mari solat depan dia, jangan macam sujud pada kawan tu. Tapi kalau dia duduk juga nak jadi sutrah, itu boleh. Kena faham. Hazab, inilah pendapat yang mengatakan bahawa faqa'u lahu sajidin, adik-adik Yusuf sujud. Maknanya Yusuf betul duduk di arah kiblat, duduk cokoh sini atas singgasana dia, jadi adik-adik dia sujud hormat. Itu wallahu alam, itu yang disebut oleh para ulama Islam. Tengok ahkamul Quran libnil Arabi, itu yang pertama, isu yang pertama yang kita nak bincangkan. Isu yang kedua, fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Iblis ni apa? Dengar ni. Al malaikatu wasyayatin arwah lahat tasal bin nas. Malaikat dan syaitan-syaitan, dua jenis ruh yang berhubung dengan manusia. Malaikat jaga kita, kita tak tahu je. Ni malaikat ada sekali dengan kita dalam majlis ilmu, kita tak nampak je. Satu lagi dia panggil syaitan, iblis, ada sekali dengan kita, jin. Kita tak tahu hakikat dia. Bal nu'minu bima warada fih, kita berimanlah iblis ada, jin ada, malaikat ada. Kita memang takut kita ni ada ke tak? Kita ada tak? Ada lah, cokoh sini. Jangan tak ada. Maka apakah jin tu mari mana, iblis tu mari mana? Dengar ni. Kita alhamdulillah kelas tadabbur kita berlalu, sahabat-sahabat kita tolong ambil satu surah, nama dia Suratul Jin, telah dibukukan. Nama dia Hakikat Pelik dan Ajaib Makhluk Gaib. Siapa dia? Jin, iblis dan syaitan. Dia tiga ni serangkai. Nanti kita cerita mari mana ni tiga kumpulan. Tuan-tuan yang dah kalau tak nak baca kitab, tengok dalam kuliah kita yang lepas, dalam tafsir Suratul Jin. Kita kata alhamdulillah telah dibukukan. Wa amma haqiqatu iblis, ini masih lagi dalam kitab Al-Tafsir Al-Munir. Hakikat iblis tu falil ulama fiha ra'yan. Ulama ada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan iblis daripada jin. Iblis daripada jin. Mana makhluk yang awal wujud atas dunia ni, malaikat, jin. Ada dah dia. Manusia belum ada lagi. Sebab itulah Allah Ta'ala cerita pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak cipta manusia. Jin mari mana? Khuliqu min narin, diambil daripada api. Malaikat min nur, malaikat dijadikan dari cahaya. Iblis dari api. Sebab itulah iblis dia sombong. Dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku daripada api, Adam daripada tanah. Api lebih kuat dari tanah. Dia kata, kalau kita nak bahas pula, kalau ada api kita ambil tanah tok atas api, mampu api. Tanah lebih kuat. Jadi tak apalah, itu hujah iblis. Kita ni kadang-kadang kerah kepala tak kena tempat. Jangan guna hujah iblis ni. Jangan guna. Manakah dalil yang mengatakan bahawa iblis dari kalangan jin? Sharih dalam Quran, dalam suratul Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami memerintahkan kepada malaikat usjudu li Adam, sujud hormat pada Adam, fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Siapa dia iblis? Kana minal jinni. Dengar, Quran nas,
kana minal jin, dia ni daripada jin, fa fasaqa an amri rabbih, telah derhaka kepada perintah Allah azza wa jalla. Maka jin, iblis spesies yang sama. Iblis tu hak jin jahat, nama dia iblis, mari dia dibuat daripada api, sebab tu dia laju dan dia panas mengenak. Dosa-dosa ni semua panas, mari daripada iblis. Ada juga sebahagian ulama mengatakan kana minal malaikah, iblis ni mari daripada malaikat, nama dia Azazil. Apa dia? Sebab arahan sujud ini kepada malaikat. Tiba-tiba ada sekumpulan yang tak mau sujud, maka mereka juga dari malaikat. Ini kata dia. Bila dia jin ni, iblis ni tak dengar kata, dia derhaka kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala murka. Bila Allah Ta'ala murka, dia jadi syaitan. Dia jadi syaitan. Syaitana, syaitan. Jadi ini sebagai ulama mengatakan demikian. Tetapi pendapat yang jelas, yang rajih, ada yang mengatakan daripada Azazil, apa yang kata, kita kata tak boleh lah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam suratul Kahfi tadi, kana minal jin. Tiba-tiba kita nak kata jadi daripada malaikat, jauh. Dan satu lagi, Allah Ta'ala sebut tentang sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak pernah deraka kepada Allah Ta'ala. Malaikat ni buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Jadi kita nak kata mari daripada malaikat jadi jin, la. Jadi pandangan yang mengatakan malaikat mari jin tidak tepat. Warajih, pendapat yang kuat, pendapat yang pertama, iaitulah iblis daripada jin, kana minal jin, wa li'anna iblis qad asa rabbahu, iblis telah jahat derhaka kepada Allah Ta'ala, sedangkan malaikat tidak derhaka sama sekali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu jelaslah bahawa kita kata iblis daripada jin, bukan dari kalangan malaikat. Iblis dari jin, bukan dari kalangan malaikat. Biar jelas, kata orang biar tahu, jangan keliru. Jadi iblis ni abu syaitan, bapak syaitan. Asal daripada iblis. Iblis asal daripada kalimah iblas, alif ba lam alif sin, dengan makna al-ya'su, orang yang putus asa. Dan duka cita sangat-sangat. Sebab apa? Dia gini, oleh kerana dia tak dengar kata, dia derhaka, maka dia menjadi makhluk yang celaka, dilaknat oleh Allah Ta'ala, jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, maka dia jadi syaitan. Boleh. Makhluk yang ketiga nama syaitan. Syaitan ni kana minal jin wa minal ins. Dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Itu syaitan. Faham tak? Syaitan yang bagaimana? Jin ada, manusia pun ada syaitan. Kalau kata iblis, kana minal jin. Malaikat minan nur. Jelaslah kepada kita. Khilaf sikit ulama, biarlah lajak sikit pun tak apa, kita ambil ilmu. Ulama berbeza pandangan tentang hal kana qabla iblis kafir, sebelum iblis ni ada orang makhluk kafir kepada Allah Ta'ala pada masa tu. Faqila la, ulama kata tak, wa inna iblis awwalu man kafara, iblis lah kumpulan yang pertama kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi iblis ni kafir dengan sebab jahil ke dengan sebab inat? Satu soalan yang kedua. Iblis ni dia kafir ke dengan sebab jahil ke dengan sebab inat? Ada dua pandangan. Ada yang mengatakan dengan sebab inat, kerah kepala. Ada kata dia kufur dengan sebab kafir, dengan sebab jahil, tak tahu. Kita nak kata tak tahu apa Allah Ta'ala perintah, bahasa jenis kerah kepala je. Maka di sini Al-Qurtubi contohnya menceritakan dari menukilkan pandangan daripada ulama Maliki, kisah iblis tak mau sujud ini bahawa dengannya anna man azharallahu ta'ala ala yadi, kalau kita tengok seorang ni ada karamat, boleh terbang atas angin, boleh berjalan atas air, kalau dia doa benar-benar jadi,
macam mustajab doa. Adakah dia wali? Dengar ni, tanda. Adakah dia wali yang kita kena hormat pada dia? Jawab dia tak. Jangan percaya lagi. Sebab li'annal ilma bi annal wahid minna wali. Kita nak kata orang ni wali ke tak wali, kita kena tengok dia mati dalam keadaan apa. Kalau dia jaga syariat, dia jaga syariat molek, patuh pada perintah Allah Ta'ala, taat pada ikut sunnah Nabi SAW. Kemudian dia ada khawarik, ada karamat, tak apa, kita tengok tunggu sampai dia mati. Kalau dia mati dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman, maka kita kata insya-Allah orang ni wali. Tapi kalau mati tonggenya nunggu batin kata orang, tengah duk buat ilmu-ilmu karut gini, maka kita mengatakan itu bukan wali. Itu adalah istidraj Allah Ta'ala beri pada makhluk supaya dia makin sombong, makin takabur, akhirnya dia mati tidaklah keadaan beriman pada Allah Azza wa Jalla. Jadi hari ni banyak kita duk percaya ke bomo-bomo, banyak duk percaya ke benda-benda karut ni. Kita kata ini satu benda yang cukup berbahaya para jemaah sekalian. Sebab itulah sebahagian daripada apa ni, tuk ni, tuk lah kita panggil tuk ke apa ni, dia mengaku dia keramat, sebenarnya dia tu ahli sihir. Ahli sihir. Orang mari rumah dia nak jumpa tok ayah. Tok ayah ada, munduk mana? Tengok atas pokok kelapa. Dia tengok, hoi, tok ayah atas pokok kelapa. Gitu je. Dah, kalau zaman kita ni gini, akak tangan. Kejap itu duduk depan kita dah. Itu semua tu main permainan sihir. Yang kata, oh, wali ni. Wali apa wali? Wala itu. Wali ni orang yang takut pada Allah Ta'ala baru jadi wali. Jadi jangan mudah-mudah lah kita ni duk main kubur, puja kubur tok wali, al-arif billah. Senang-senang yang kau bagi jawatan pada orang. Bila orang kita tak asuk, kita beri jawatan tinggi-tinggi. Orang kita benci, kita henjar dia sampai ke langit bumi ketujuh. No, ustaz ni tak boleh pakar. Walaupun dia mengajar Quran dengan hadis, tak boleh pakar. Sebab macam-macam tuduhan yang dibuat, berzindur di sebalik pakaian rasmi dan jabatan pun ada juga macam-macam. Kita mengatakan tak jadi wali kecuali orang yang mati dalam keadaan beriman, yang kita nampak secara zahirnya dan di amalan dia bertepatan dengan syarak, baru jadi wali. Baiklah, kita ambil satu ayat lagi, ayat 35, Adam dan Hawa dalam syurga dan bagaimana sikap syaitan terhadap mereka berdua. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, dan kami berfirman kepada Adam, hei Adam. Adam ni Allah Ta'ala panggil dia dengan nama. Semalam kita dah bincang, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Tuhan panggil dengan nama ke tak? Tak. Dia tak panggil ya Muhammad. Di akhirat esok baru panggil ya Muhammad. Dia dalam Quran Tuhan tak panggil ya Muhammad. Dia panggil ya Nabi, ya ayyuhar rasul. Adam, tinggallah kamu dan isterimu dalam syurga. Hawa sudah ada. Nak ceritanya manusia ni tak boleh duduk seorang-seorang, dia kena ada pasangan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah kamu dari makanan surga ni sepuas-puasnya, apa saja kamu nak. Mu nak makan apa, ada makanlah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Sudah. Bila ada sekatan, ada cabaran. Tulis awal. Bila je ada sekatan, maka adalah cabaran. Allah kata, mu boleh makan semua benda, dan janganlah kamu menghampiri pokok ni. Pokok ni larang. Jika kamu menghampiri, akan jadi apa jadi? Fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu mari kat pokok ni, memakan buah dia, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Tadi mu tengok dah bagaimana iblis sudah derhaka. Ni kalau mu tak dengar kata juga, mu masuk dalam kumpulan juga. Sudahlah. Jadi Allah Ta'ala benar Nabi Adam duduk di mana? Ragadan tak la anak fi. Mu duduk dalam syurga ni tak susah. Tak payah masak, tak payah basuh pinggan, tak payah, semua disediakan. Syurga mana tu? Ada ulama kata, tulis ini, wal jannatul lati uskinuha Adam wa zawjuhu hiya jannatul khuldi fis sama. Syurga
yang Allah Ta'ala masuk Adam tu iaitulah surga yang kekal, jannatul khuldi, yang ada di langit, inilah pandangan Ibnu Katsir, kata pandangan kebanyakan ulama mengatakan surga yang ada di langit. Surga sudah ada sekarang, kita tak nampak cerita lain, kita tunggu mati baru kita masuk, insya-Allah. Ada juga pandangan yang kedua, kata surga khas. Tapi oleh kerana bila sebut syurga lah. Jadi kita berpegang kepada majoriti ulama yang mengatakan bahawa syurga itu syurga yang ada sekarang. Ni timbul ada seorang pelajar kita ni. Dia kata kawan dia non muslim. Dengar ni, mudah-mudahan dia dengar hari ni. Kawan dia non muslim, bukan Islam. Dia baca cerita, dia dengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi tengok neraka dengan azab-azab neraka. Orang neraka macam ni, orang makan riba kena lontar batu dengan dalam mulut. Orang ni ada kan cerita azab tu. Jadi dia tanya, dia kata syurga neraka ni ada, tapi orang belum masuk lagi. Macam mana Nabi boleh tengok azab? Macam mana Nabi boleh tengok azab? Jadi kita jawab, ana jawab bergurau kepada budak tu. Kita kata aku tak sejawab, kecuali dia masuk Islam, mari sini kita tadabbur ayat. Jawapan dianya, Allah Ta'ala boleh tunjuk pada Nabi SAW peristiwa yang akan berlaku. Mana kalau belum masuk lagi pun sudah ada peristiwa, apa dia panggil sekarang ni, yang orang buat pertunjukan ni, simulasi apa dia, bahasa budak-budak internet ni. Jadi kita nampak dah dia tunjuk gambaran gini, mana Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam benda yang akan berlaku. Dosa lagu ni azab dia. Perbuatan jahat macam ni, ini dia punya siksaan. Jadi Allah Ta'ala Maha berkuasa tunjuk. Kita kata wallahu alam, itu di antara jawapan kita kepada soalan non muslim. Mudah-mudahan terjawablah soalan itu. Kita kata insya-Allah. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Adam duduk dalam surga jannatul khuldi, tapi dilarangnya. Banyaklah cerita. Kalau kita ambil cerita pelik gak, dia panggil cerita Israiliyat, macam mana iblis termasuk dalam macam mana iblis boleh kena kata Adam, macam mana ada katanya iblis ni masuk dalam syurga dengan masuk dalam ular, masuk asalnya ular ada kaki, lepas tu oleh kerana dia jahat kaki kena potong, jalan atas perut. Ini semua ni panggil cerita Israiliyat. Itulah apa? Cerita apa ni? Cerita Israiliyat. Jangan duduk cari cerita pelik-pelik. Kalau kita cari cerita pelik, kita akan jumpa bagai pelik lagi. Bagai pelik lagi ni dia panggil cerita Israiliyat ni, cerita yang kita boleh dengar cerita tapi tak boleh pakai. Banyak lagi. Di antara cerita Israiliyat semalam, Hamzah tu ambil mana? Ni cerita Ustaz Rahim. Ustaz Rahim banyak cerita Israiliyat nahung dia panggil. Ni tak ada masalah, tidak akidah ni. Cerita Israiliyat nahung ni ada. Huruf Hamzah ambil mana? Dia panggil Ra'sul Ainil Maktub, kepala ain yang dipotong. Sebab ain tu balah dengan ring gini-gini, akhir kali meninggal kepala saja. Nak dengar cerita, cari Ustaz Rahim. Cerita kita ni, cerita Israiliyat ni, dia panggil ular tu asalnya ada kaki, lepas tu tak ada kaki sebab kena potong. Kita kata tak sedut mengarut lah. Kita kata Nabi Adam ni dia mari, syaitan mari tunjuk buah khuld, nama dia buah khuldi, makan buah khuldi. Tak ada telur, Hawa tak ada makan, tak ada dia makan, pak lekat sini. Coba tengok, mu ada buah khuldi ke tak tekak? Tengok masing-masing laki-laki ni ada buat di sini. Buah khuldi itu lekat masa tak ada makan, tak ada telur gitu. Cerita Israiliyat belakang ini Allah Ta'ala nak beza laki-laki perempuan. Laki-laki ada ke ni, perempuan ada ini. Laki-laki ada misah, perempuan tak ada misah. Laki-laki cukup misah, dia tarah perempuan. Laki-laki tak ada janggut, lagi betina dia. Nak kata apa? Cari pasal pakai perau janggut lah kau dah. Baik. Cerita Israiliyat tu tak sedut cerita lah. Ni setengah ustaz ni kok cerita detail. Lagu mana ada cabut kain, bila dia makan buah khuldi, makan buah syurga, makan buah dilarang ni, kain baju dia cabut habis, dia pun Allahnya detail cerita dalam kain tu kak. Jadi cerita lucah lah tafsir Quran lah. Kita kena jaga kehormatan Nabi Adam. Fatafiqa yaksifani alaihi imam warqil jannah.
Ada Tuhan sebut. Bila dia makan buah ni, buah terlarang ini, dia punya pakaian, dia pun tanggal, dia pun ambil daun kayu syurga buat pakaian, tudung. Tapi tak usahlah lebih detail pada tu. Ni cerita macam mana Adam, macam mana Hawa. Oh, kita dengar katanya apa pula dalam tafsir jadi tubik keluar cerita lucah macam ni. Ni cerita Israeliat. Cerita Israeliat satu penyakit. Cerita Ustaz Israeliat pula yang bawa cerita pelik-pelik lagi penyakit. Jangan main-main. Cukup berbahaya. Sebab itulah tafsir surah jin ni menarik. Nak kenal siapa dia jin. Ada satu lagi kembar dia yang kita rasa comel juga. Nama dia 51 hadis sahih, kisah ajaib dan kisah gaib dan ajaib. Ini kita dua kembar ni kita kena ada dua ni. Barulah jumpa bagi ajaib. Penulis pun pandainya tulis ajaib dengan gaib. Ni pelik dan ajaib. Akhir kali orang beli dua butir. Baca dua-dua dok belakang. Kita kata nyanyi. Baik. Cerita Israeliat jangan ambil. Ada sebuah buku nama dia Al-Isra'il. Tulis kita ni. Al-Isra'iliyat wal mawdu'at fi kutubit tafsir. Cerita-cerita karut Israeliat dan hadis-hadis palsu dalam tafsir ditulis oleh Muhammad Abu Syahbah dan alhamdulillah. Kata alhamdulillah, kita ini telah diterjemahkan ke bahasa Malaysia dan diterbit oleh JAKIM. JAKIM sendiri terbit. Patut JAKIM paksa ustaz-ustaz yang nak ambil tauliah ni membaca kitab ni. Jangan bawa cerita Israeliat di dalam dalam ceramah-ceramah, sebab Israeliat ni cerita karut, cerita yang tidak betul. Jangan duduk main-main benda yang tidak baik macam ni, kita kata bahaya. Baik. Menarik cerita ni. Tapi masa kita sangat laju. Jadi kita pergi kepada mencari tamaklah tafsir kita. InsyaAllah bagaimana syaitan ngenak ke Adam. Bagaimana dia boleh keluar Adam daripada syurga. InsyaAllah dalam siri akan datang kita akan masuk kepada ayat kita ni, ayat 30, 36, 37, 38, 39 dalam siri akan datang insyaAllah. Sekarang kita berpindah ke Al-Fawaid. Kita berpindah kepada Al-Fawaid, mencari faedah. Faedah yang pertama, tulis pelajar. Al-Faidatul Ula, faedah yang pertama. Allah Ta'ala sebut, wa idh qulna lil malaikah, kami kata. Kenapa Tuhan kata wa idh qultu, aku kata? Sebab Allah Ta'ala tunggal, esa, wahdaniyah. Tiba-tiba Tuhan kata qulna, kami. Jawab dia ini uslub bahasa Arab. Li'annal jabbar al-azim, pembesar-pembesar, orang yang hebat-hebat, orang yang agung-agung, yukhbiru an nafsihi bi fi'lil jama'at, dia akan guna untuk diri dia dengan fi'il jama'. Qulna, kami kata, menunjukkan kekuatan. Tafkhiman wa isyadatan bi dzikrihi, nak menunjukkan kebesaran dan keagungan. Bahasa ni diguna pakai oleh pihak-pihak yang besar, seperti bahasa istana contohnya. Maka kami merasmikan. Dia seorang yang bercakapnya, tapi dia guna bahasa kami, ataupun bahasa setengah negeri dia guna kita. Tak, kita dengan ini kita merasmikan, atau dia guna beta. Maknanya bahasa itu menunjukkan keagungan. Ada ni, ada puah-puah penipala, dia kata macam mana awak kata Tuhan seorang, Tuhan tu tunggal, sedangkan dia guna kami. Bila kami ramai, kita kata ini uslub al-Arabi, ini gaya bahasa Arab. Dipanggil kalimatul jam'i, kalimah jama' lit ta'zim, untuk menyatakan keagungan. Yang kedua, ayat ini sekali lagi menunjukkan fadlu Adam alal malaikah, kelebihan Nabi Adam ke atas malaikat. Li'anna Allah amara al malaikata an yasjudu lah. Allah Ta'ala perintah malaikat sujud hormat. Mana yang sujud itu lebih besar, ia lebih rendah daripada yang dihormati. Jadi kita sekarang ni, kita kena hormat pada mak ayah kita. Tapi dalam cerita Yusuf tadi, kenapa pula mak ayah dia semuanya sujud pada Yusuf? Sebab nak tunjuk pada kemuliaan Yusuf setelah melalui proses tribulasi, kata orang, imtihan, mihnah yang begitu berat, sehingga dia jadi orang besar, dan semua kompolok dalam keluarga dia terlibat. Yang tak terlibatnya ayah dia seorang, ya Yakub. Yakub je tahu Yusuf ni siapa. Adik-beradik dia habis berkonfrontasi
ataupun buat komplot nak bunuh Yusuf. Jadi sekarang Yusuf sudah jadi orang besar, mu kenal dia, sujud. Baik. Kita barulah kita rasa Allah. Macam kita hari ni lah. Kita hina orang ni. Tiba-tiba dia jadi orang besar. Tak kebur kawan tu. Nak minta barang aku, mari tunjuk, mari sujud pada aku. Maknanya mari melutut pada aku. Mari minta, merayu. Ini manusia angkuh nama dia. Manusia angkuh, manusia yang lupa daratan. Kita dulu bagaimana terseksa, bagaimana perjuangan kita. Bila kita dapat kuasa, kita suruh orang lain melutut pada kita. Kita kata ini ciri-ciri manusia sombong, manusia angkuh. Kita jangan kena belajar daripada Al-Quran. Al-Quran ni bukan suruh kita sujud begitu lah. Maka kata di para ulama, tarkul ma'mur, kita pindah kepada yang ketiga supaya tak panjang. Yang ketiga, faedah yang ketiga, tarkul ma'mur asyaddu min fi'il mahzur. Meninggalkan perkara yang diperintahkan suruh buat lebih dahsyat daripada melakukan perkara yang dilarang. Faham atau tidak? Meninggalkan, tidak akur kepada perintah lebih dahsyat daripada pergi buat benda yang dilarang. Fazambu Adam alaihissalam, dosa Nabi Adam kerana melakukan perkara yang dilarang. Allah larang dia jangan dekat, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan pergi dekat pokok ni. Akibat daripada Nabi Adam langgar, dia pergi makan buah khuldi, fakana aqibatu an ijtabahu rabbuhu. Jadi Allah Taala walaupun dia kena keluar daripada syurga, tapi Allah buka ruang pada dia supaya bertaubat. Adam fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Tapi berbeza dengan iblis. Oleh kerana enggan, tak mau dengar kata aku, tak mau sujud pada Adam, tak mau akur pada perintah Allah, tak mau dengar kata, tak mau taat, fakana aqibatu ma zarakallah, akibatnya dilaknat iblis, syaitan ini sampai kepada hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitani ar-rajim. Sampai hari ini pun anak cucu Nabi Adam melaknat iblis sampai hari kiamat. Berbeza. Jadi kita mengatakan tarkul ma'mur asyaddu min fi'lil mahzur. Tidak dengan kata lebih dahsyat daripada buat benda salah. Tapi dua-dua itu salah belaka lah, cuma lebih dahsyat lah. Jangan dahsyat. Kita larang anak kita buat benda ni, kita suruh dia buat benda, tak buat. Hak kita larang dia pergi buat. Jadi lebih berat hak dia, hak dia tak dengar kata kita, lebih dahsyat. Itu yang ketiga. Yang keempat, tulis ya. Fala, Allah Taala sebut apa tadi ni? Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, mu jangan dekat dengan pokok ni. Anna Allah Ta'ala qad yamtahinul abda, Allah Ta'ala larang kita, uji kita ni dengan benda yang dekat dengan kita. Ini payah ni, payah. Kadang-kadang dia uji kita dengan kita sendiri. Contohnya bila Tuhan nak beri pada kita haji mabrur, dia uji apa? Faman farada fihinnal hajja la rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Mu jangan buat benda rafas. Isterimu jangan sentuh. Cakap boleh, nak kenyuk mata pun tak boleh. Waktu kita pakai ihram, jangan duk mengorak dengan bini. Tak boleh nak mengorak pun tak boleh. Apalagi nak pegang-pegang dia. Jadi bulu-bulu misal janggut semua ni tak boleh potong. Kuku tak boleh potong. Minyak wangi tak boleh pakai. Itu larangan. Allah Ta'ala nak uji kita. Bila Allah Ta'ala uji kita dengan kita sendiri, kalau kita lulus mabrur haji, kalau tak lulus, na'udzubillah. Maka dalam masalah ini, Allah kata kepada Adam, la taqrab. Ada yang duk celah-celah pokok ada buah. Tuan-tuan kata pokok ni jangan. Pokok ni yang paling comel sekali. Allah cabaran berat. Ana bila ceramah bab haji ni, seorang cikgu pencen dah dia. Pandai pencen ni tua lah, 60 lebih. Bila kita cerita bab haji, la rafasa, dia tepuk meja, pam, tepuk. Terkejut kita. Apa? Ingat kau naik angin kau mana? Masuk jin ke? Allah nak betul ustaz dia. Kata ustaz bila tak betul? Kita. Dia kata, mana tu betul tu? Kita belum mari Mekah ni,
2 minggu nenek dia tidur dengan cucu. Kita tak tanya pun duduk mana. Sejuk kata sejuk ke gokok sore lah kata orang. Tak. Mari Mekah ni kita semacam. Hak kecil mawa tu pun nampak comel semula kata. Pasal lara pasal Tuhan kata mu jangan sentuh isterimu. Ini dia kata cabaran bila Allah Taala beri cabaran dengan dekat cukup orang panggil cukup mencabar. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita lulus dengan cabaran kita ni insya-Allah, jangan dekat. Jadi jangan bahaya. Maka Allah kata di akhir ayat fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu dekat juga, kamu sentuh pokok ni, mu jadi orang zalim. Kata di ulama, zalim itu 2 kategori. Sama ada kita zalim, kita kena pada orang, itu satu zalim. Ataupun kita buat dosa, nama dia zalimul li nafsi, menzalimi diri sendiri. Jadi Allah kata, kalau kamu langgar perintah aku ni, ambil pokok ni, menjadi orang zalim, ay zalimul li nafsi, kamu menzalimkan diri kamu, kamu akan dihukum oleh Allah Taala keluar daripada syurga. Jadi kita para jemaah sekalian, jangan zalim diri sendiri, kalau tidak kita jadi masalah. Kemudian yang kelima, terbalik sikit tak apalah. Illa iblis aba wastakbara. Iblis ni 2 dosa dia. Yang pertama aba tu enggan, tak mau. Iblis sujud, relax, satu penyakit. Yang tak tahan laginya wastakbara, sombong, yakni at-tazayudu fil kibri, bertambah kesombongan dia, sombong. Sebab dia kata, dengar ni, ini bahasa Arab, tulis kaedah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bilangan huruf, bertambahnya makna. Tengok, yang pertama aba, tak mau, enggan. Yang kedua, dia tambah sin dengan ta, istakbara, sombong, angkuh. Lil mubalaghah, nak menunjukkan dia aba, tak mau, sombong. Ini kita ni macam ni yang kita bimbang ni sekarang ni, manusia ni. Ada orang kita suruh dia tak buat. Buat kau ni. Dia buat tak tahu, relax. Tak, orang panggil buat lembu kenyang, buat ada lah kita. Ada. Tapi ada orang kita kata, buat benda ni. Celek mata kita. Kenapa? Itu dia panggil istakbar. Ini masalah kita. Ana ingat benar bila kita larang pak cik isap okok di Mekah. Dalam haji ni, pakai ihram, cik jangan isap okok cik. Kita duduk Arafah ni pak cik. Kita nak haji mabrur, dia celek mata kita. You siapa? Aba wastakbar. Ini contoh ni. Bukan kita jangan kata pak cik tu iblis ke? Tak, contoh. Maknanya enggan, tak mau berhenti, sombong, lawan. Hak sedih benarnya bila kita suruh dia berhenti, kita kata kita ni nak berubah mari Mekah ni. Dia jawab, dia kata saya memang tak nak berubah. Fush, punya istakbar, sombong. Ini bahaya. Jadi dia panggil aba, 3 huruf, alif, ba, ya. Tambah lagi 2 huruf, sin dengan ta, istakbara, angkuh, sombong, kerah kepala, gedebe, tak dengar kata, samsing, boleh terjemah belaka. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sifat sombong, sifat tak dengar kata. Maka ini menunjukkan bahawa iblis al-la'in, 2 dilaknat. Sebab apa? Aba, tak dengar kata, tak ikut perintah, dan sombong. Dia kata apa? Aba wastakbar, khalaqtani min nar. Allah, aku nak sujud pada Adam, dia tanah, aku api. Jadi kita jangan duduk tunjuk sombong sangat. Tak, siapa awak, siapa awak. Siapa awak. Ini masalah. Baiklah para jemaah sekalian, kalau kita ikut area ni panjang lagi nak tarik. Tapi insya-Allah kita sambung ayat 36. Siri kita ni sangat menarik. Apa itu ni? Cerita syaitan ni berbahaya. Jadi bila dia berbahaya, kita kena dia betul-betul. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah, untuk nak kenal jin, kita ada kitab Hakikat Pelik dan Ajaib Makhluk Halus, nama dia jin. Satu lagi kembar dia, nama dia, ni hadis, nama dia 51 hadis sahih, kisah gaib dan ajaib. Semua kitab ni menariknya, bila kita baca, 2 sama kitab ni.
Bila tuan-tuan ada kitab, kita nak baca tu kita ambil apa ni, ni. Setiap bab dia ada QR code ni. Tekan sini keluar ceramah kita, asal. Jadi tuan-tuan boleh pergi tengok depan kita ni screen, di tangan kita ada nota kitab. Dia sedap lah orang panggil ngaji ada barang. Depan ada. Ni ataupun hak ni pun sama juga ni. Ajaib, kisah ajaib ni 51 hadis, kuliah kita sini sama juga. Bila kita buka dia ada kod, tekan dia keluar ceramah kita. Keluar ceramah dan boleh baca buku. Kita kata alhamdulillah. Pelajar kita ni yang jauh-jauh dia kata dia tak ada kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman hak kita baca ni. Hak asli ni. Alhamdulillah hana dah berunding dengan syarikat buku, dihantar mari kepada Darut Taibah. Beberapa naskah yang dia ada kita ambil semua. Jadi mana-mana lagi jemaah kita yang ahli tadabbur yang belum ada kitab, saya pergi ke web www.dartaibah.com, cari tafsir pimpinan. Ada Jawi, ada Rumi. Bolehlah kita suruh sahabat-sahabat kita ni yang bertugas tolong post. Mudah-mudahan kita ada nota, ada kitab, kita mengaji lebih mantap untuk siri yang kedua ni, biar betul-betul semangat, lagi semangat insya-Allah. Sekian malam ni kita akan baca kitab Al-Azkarun Nawawi. Yang belum ada kitab azkar pergi cari. Free pada PDF cari lah. Yang pentingnya kita nak main PDF ni mata tak apa nak nampak, cari kitab tulis lagi baik. Baiklah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.